Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, kita dikejutkan dengan satu lagi pendedahan terbaru, ataupun saya boleh katakan tangkapan terbaru daripada SPRM yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik di Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, baru-baru ini, selepas Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kita dapat lihat SPRM dengan begitu agresif untuk menjalankan tugas. Ada saja sindiket yang ditumpaskan, ada saja tangkapan berlaku, dan yang menariknya, ada saja pemimpin yang kita lihat dahulu tidak mungkin berisiko untuk terlibat dengan rasuah, namun hari ini telah berhadapan dengan kes rasuah. Jadi saudara-saudara, pendedahan terbaru 5 direman berkait rasuah kontrak bersih kapal tangki minyak RM15,3 juta. Mereka yang ditahan terdiri pengurus anak syarikat minyak dan gas, bekas kaki tangan dan kontraktor. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 5 individu kerana disyaki terlibat kegiatan rasuah bagi mendapatkan kontrak pembersihan kapal tangki minyak berjumlah RM15,3 juta 3 tahun lalu. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pengurus anak syarikat minyak dan gas, 2 bekas kaki tangan syarikat berkenaan manakala 2 lagi kontraktor. Menurut sumber, suspek lelaki berusia antara 30 hingga 63 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya kira-kira 8 malam selepas hadir memberikan keterangan. Artikel daripada FMT bertarikh 6 Ogos. Magistrate Mahkamah Putrajaya Irza Zulaika Rohanuddin membenarkan pengurus bersama 2 bekas kaki tangan syarikat itu direman selama 5 hari mulai hari ini. 2 kontraktor terbabit pula direman 3 hari selepas SPRM membuat permohonan itu. Pengarah kanan bahagian operasi khas Azmi Kamaruzaman ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu dan kesemuanya disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Jadi saudara-saudara, ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia. Menurut artikel ini, 5 direman berkait rasuah kontrak bersih kapal tangki minyak RM15,3 juta. Sekian saja untuk kali ini, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana bersama dan terus setia di dalam channel ini. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu isu yang panas yang menjadi cerita, yang menjadi buah mulut ramai orang, terutamanya rakyat Malaysia, berkaitan dengan ucapan Zahid Hamidi di mana beliau telah tersilap melaungkan hidup Israel. Dan perkara ini telah menjadi satu isu yang hangat diperkatakan ramai orang. Namun kita melihat dan kita menunggu beberapa respon daripada pemerhati politik. Namun saudara-saudara, terdapat satu tulisan yang saya ingin kongsikan kepada anda daripada Syahabuddin Husin ataupun syahabuddin.com. Menurut Syahabuddin Husin, bertarikh 5 Ogos, Zahid Hamidi sengaja buat tersasul soal Syahabuddin. Tidak ada yang lebih menarik perhatian bagi seluruh rakyat Malaysia tentang Perhimpunan Solidariti Palestin di Bukit Jalil, selain ucapan tersasul oleh Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Ucapan beliau yang sepatutnya bermaksud mendukung perjuangan rakyat Palestin dan diikuti laungan hidup Palestin telah tersasul dengan menyebut mendukung perjuangan rakyat Israel
dan hidup Israel. Berikutan terkehel lidah hingga tersasul itu, video ucapan Zahid Hamidi telah meledak viral di semua platform media sosial seawal habis beliau menyampaikan ucapannya. Setelah sekian lama viral dan diulas dengan pelbagai analisa oleh netizen, sebelum tengah hari Isnin, barulah beliau tampil memohon maaf. Dalam permohonan maafnya, Zahid Hamidi mengaku beliau telah tersasul karena terlalu gairah dan bersemangat tinggi ketika berada di atas pentas untuk membela nasib rakyat Palestina. Melakukan kesilapan atau tersasul ketika berucap adalah perkara biasa bagi mana-mana pemimpin. Tetapi biasanya mereka segera membuat pembetulan sebaik menyadarinya atau setelah ditegur oleh pemimpin lain atau oleh hadirin. Menteri Besar Kelantan baru-baru juga tersasul dalam ucapannya ketika mengumumkan calon PN di negeri, tetapi beliau kemudian segera membetulkannya. Tetapi berbeza dalam kes ucapan Zahid, beliau seolah-olah berucap tanpa melakukan kesilapan dan juga semacam tidak mendengar jika ada teguran dibuat terhadapnya. Lalu beliau terus berucap sehingga habis, dan tidak lama selepas menamatkan ucapan, videonya yang tersasul lantas bertebaran di media sosial. Selain meriah dengan pelbagai ulasan terhadap ucapannya itu, Zahid Hamidi didapati agak lambat memohon maaf. Kenyataannya tentang kesilapan dan tersasul menyebut Israel itu hanya dilakukan menjelang tengah hari Isnin. Dalam hal ini agak mustahil Zahid Hamidi setelah habis berucap masih tidak sadar beliau telah tersasul dalam ucapannya. Mustahil juga mereka yang duduk di sebelahnya termasuk Anwar tidak menegur tentang kesilapan tersebut. Kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah atau sampai di rumah, mustahil beliau tidak sadar akan videonya yang viral. Persoalannya kenapa hanya menjelang tengah hari Isnin baru Zahid membuat pembetulan, sedangkan videonya telah bertebaran. Kenapa Zahid tidak mengarahkan pegawai medianya membuat kenyataan media pendek lebih awal berkaitan kesilapan itu? Memang Zahid Hamidi teruk kena troll tentang ucapannya itu, tetapi di sisi lain, disebabkan video ucapannya tersasul yang viral itu telah berjaya menenggelamkan ucapan Anwar yang sepatutnya menjadi topik perbualan seluruh rakyat. Isi dan video ucapan Anwar hampir tidak diperkatakan, malah boleh dikata seolah-olah terlindung dan tersenyap dek video tersasul Zahid yang viral itu. Dan akhirnya, siapa kata Zahid Hamidi tak hebat menurut Syahbudin? Akhirnya yang lebih populer dan tertonjol dalam perhimpunan Solidarity Palestina ialah Zahid Hamidi. Kita boleh angkat tabik kepada Zahid jika beliau memang sengaja buat-buat tersasul dan tidak membuat pembetulan segera dalam ucapannya, lalu membuatkan video ucapannya lebih viral diperkatakan dan menenggelamkan video ucapan Anwar. Itu adalah tulisan dari Syahbudin. Apa komen Anda?